Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina binti Ahmad Sidi daripada kelas T1.3 akan membentangkan tugasan 3 untuk mata pelajaran pengajian kurikulum pendidikan khas masalah pembelajaran. Pada hari ini, saya akan membentangkan rancangan pengajaran tahunan ataupun RPT untuk pendidikan khas pendidikan muzik tingkatan 1. Pensyarah saya untuk mata pelajaran ini adalah Encik Muhammad Sabri Nordin bin Muhammad Yusof. Okey, sebelum kita melihat kepada rancangan pengajaran tahunan yang telah disusun, mari kita lihat sedikit dahulu latar belakang ataupun maklumat murid. Okey, kategori murid berkeperluan khas masalah pelajaran yang telah dipilih adalah Down syndrome pada tahap koefisien sederhana. Okey, tahap perkembangan murid daripada segi kemahiran bahasa dan komunikasi. Murid ini dapat bertutur untuk menyatakan apa yang mereka kehendaki, tetapi ada kalanya perkataan dilafazkan kadang-kadang sukar difahami oleh kerana masalah pertuturan yang mereka ada. Yang kedua, mereka ini suka untuk memahami arahan verbal yang kompleks. Tapi kalau untuk arahan verbal yang tidak kompleks ataupun yang lebih ringkas, mereka dapat faham lah. Yang ketiga adalah daripada segi kemahiran membaca, murid-murid ini dapat mengenal pasti bunyi huruf. Untuk kemahiran adjektif, murid dapat makan, minum, memakai pakaian dan kasut dengan sendiri. Daripada segi kemahiran kognitif, seperti kita cakap tadi, murid ni ada daripada tahap koefisien sederhana. Jadi mereka ni mempunyai kecacatan mental sederhana. Selain itu juga, mereka ni mempunyai tumpuan yang rendah dan daya ingatan dan memori auditory yang lemah. Okey, seterusnya daripada segi perkembangan sosial, seperti kita tahu, murid Down syndrome memang suka sangat bergaul. Jadi murid di kelas saya juga adalah mudah dan suka bergaul, tetapi disebabkan oleh mereka ini sukar untuk memberi tumpuan dalam masa yang lama, mereka akan mudah tidak sabar dan juga akan adalah masalah tingkah laku. Daripada segi perkembangan fizikal, kita dapat lihat memang akan ada ciri-ciri sindrom Down pada sifat kepala, muka dan leher seperti kedudukan telinga yang rendah, sudut luar mata yang menaik, kepala kecil dan lepeh dan juga saiz mulut kecil dan saiz lidah besar. Disebabkan oleh adanya saiz mulut kecil dan lidah besar inilah adanya masalah pertuturan tadilah. Okey, daripada segi perkembangan juga untuk motor kasar dan motor halus adalah lambat. Dan seterusnya lemah daripada dalam koordinasi motor. Dan seterusnya mereka ni mudah mendapat sesama dan masalah pendengaran. Disebabkan oleh ciri-ciri fizikal sindrom Down itu, mereka ni akan senang untuk sesama. Jadi bila senang untuk sesama ni akan ada masa masalah sesama tu akan mengganggu anatomi pendengaran. Jadi mereka ni juga akan ada masalah pendengaran. Bila masalah pendengaran yang kerap ni akan menghalang mereka lah daripada mendapat input auditory ataupun kita panggil input pendengaran daripada segi dengar orang cakap. Jadi bila mereka macam tak ada input pendengaran tu, input auditory itu susah lah. Maksudnya akan ada masa-masa yang mereka hilang mendengar bunyi-bunyi sesuatu perkataan itu. Jadi daripada masalah pendengaran itu terjadi pula masalah pertuturan. Masalah bahasa. Okey, seterusnya sebelum kita lihat lagi RPT, mari kita lihat dahululah apa organisasi kandungan untuk pendidikan khas pendidikan muzik tingkatan 1 ini. Ini diambil daripada DSKP. Okey, di bawah subjek ini akan ada 4 kandungan utama, iaitu yang pertama adalah persepsi estetik yang terdiri daripada irama, tempo, corak irama, melodi, warna tone, dan ekspresi. Dan yang kedua adalah pengalaman musikal. Di bawah pengalaman musikal ni, murid akan diajar tentang kemahiran nyanyian, kemahiran bermain muzik, instrumen muzik dan juga kemahiran menari, seni tari lah. Okey, dan yang ketiga adalah penghargaan estetik. Di bawah penghargaan estetik ni, murid akan diajar tentang, murid akan didedahkan lah dengan muzik daripada berbagai genre yang terdiri daripada choir, nasyid dan juga dikir barat. Dan yang keempat adalah ekspresi kreatif yang hasil pelajarannya akan mengarahkan murid untuk dapat menghasilkanlah satu corak irama. Okey, seterusnya mari kita lihat dengan lebih jelas lah. Untuk RPT ini saya hanya akan membentangkan untuk 4 minggu.
Dan 4 minggu ini akan tertumpu kepada standard kandungan seni tari lah. Jadi kalau kita tengok seni tari tadi, ia kan di bawah pengalaman musikal lah. Di bawah topik pengalaman musikal, dan di bawah, dan satu topiknya adalah 2.3 seni tari. Okey. Okey, untuk seni tari ini terdapat 3 standard pembelajaran. Tetapi untuk rancangan untuk pembentangan hari ini, untuk pembentangan RPT hari ini, saya hanya akan membentangkan 4 minggu dan 4 minggu ni hanya sempat cover sampai 2.3.1 dan 2.3.2. 2.3.1 adalah murid berupaya menyatakan tentang tarian kaum Melayu, Cina dan India. Dan 2.3.2 adalah murid berupaya mencirikan mengenai tarian Inang daripada segi pakaian, alat muzik dan juga lagu. Okey. Kalau dari segi tahap penguasaan pula, untuk 4 minggu ini dan juga untuk 2.3.1 dan standard pelajaran 2.3.2 ini, tahap penguasaan itu akan tertumpu pada TP1 dan TP2. Iaitu TP1 adalah mengetahui pakaian, alat muzik dan lagu yang sesuai untuk tarian kaum dan Inang. Yang kedua adalah menyatakan jenis-jenis tarian kaum di Malaysia. Okey, jadi marilah kita lihat kepada RPT ataupun rancangan pengajaran tahunan. Okey, satu benda yang saya nak highlightkan satu lagi adalah rancangan pengajaran tahunan ini mengikut takwim 2022 dan 2023 lah. Jadi dia adalah RPT untuk tahun 2022 dan 2023. Dan pembentangan saya hari ini akan bermula pada minggu 31 halaman 10 2022 sehinggalah kita akan tengok nantilah. Dan bermula minggu yang pertama ini adalah minggu selepas adanya cuti hari Deepavali lah. Okay. Jadi ini adalah permulaan untuk tajuk seni tari. Ini tajuk yang saya bagilah iaitu seni tari kerana pada waktu ni murid akan banyak belajar tentang tarian. Mereka belajar tentang kemahiran menari lah. Dan standard kandungannya adalah 2.0 pengalaman musikal, di bawah 2.3 seni tari. Standard kandungannya seni tari lah. Okey, standard pembelajaran dia kita tengok dulu untuk 2.3.1 iaitu murid berupaya menyatakan tentang tarian kaum Melayu, Cina dan India. Okey, untuk minggu ini aktiviti yang dicadangkan adalah memandangkan murid baru lepas daripada sambutan hari Deepavali, maksudnya murid terdedah kepada hari Deepavali. Jadi guru akan memulakan perbincangan lah berkaitan hari Deepavali itu. Murid akan menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka berkaitan Deepavali. Perbincangan ini boleh terdiri daripada boleh tanya pasal bertanya berkaitan dengan siapa yang menyambut hari Deepavali ini, bilakah sambutan Deepavali dan apa yang berlaku waktu dia sambutan Deepavali itu. Mungkin ada lukisan kolam, ada tarian-tarian khusus ataupun cara pakaian mereka, makanan mereka. Lepas tu seterusnya selepas sesi perbincangan, murid akan menambahkan lagi pengetahuan mereka dengan mencari maklumat berkaitan satu tarian kaum India di internet dengan membimbing guru. Jadi untuk aktiviti yang kedua ni, kita dah fokus kepada seni tari sendirilah. Kita akan tengok satu tarian kaum India kan. So setiap murid tu sebenarnya mereka akan tahu tentang satu tarian kaum India. Okay, yang ketiganya, berdasarkan apa maklumat yang mereka dah dapat, murid ni perlu menghasilkan satu poster berkaitan satu tarian kaum India yang dicarilah. Dan hasil poster itu akan digunakan ataupun akan dipamerkan lah di hujung tahun kerana memang akan sepanjang menyusun RPT itu memang di hujung tahun akan ada 1 minggu dikhususkan untuk persembahan dan pameran daripada hasil karya murid. Jadi antara hasil karya murid itu adalah hasilan poster tarian kaum India ni lah. Okey. Untuk minggu ini, elemen pentas kurikulumnya adalah belajar melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Belajar melalui TMK yang mana guru, yang mana murid ada menggunakan komputer untuk mencari maklumat. Yang keduanya adalah patriotisme, iaitu memandangkan negara kita terdiri daripada kaum yang berbilangan masa. Jadi guru boleh menerapkan semangat patriotik lah dalam kalangan murid-murid. Dan yang ketiga adalah kreativiti dan inovasi daripada segi penghasilan poster. Dan nilai murni yang ditekankan di sini adalah guru boleh menekankan hormat menghormati lah. Menentukan macam kita cakap tadi, Malaysia terdiri daripada berbagai kaum. Jadi untuk
belajar tentang kaum India, murid lain perlulah menghormati kaum-kaum atau menghormati perayaan mereka ini. Bahan bantu mengajar adalah komputer untuk pencarian maklumat, kertas dan alat tulis untuk penghasilan poster. Untuk terapi yang digunakan adalah terapi cara kerja, manakala murid akan menyiapkan poster. Jadi murid perlu menggunakan kemahiran motor halus. Jadi kalau untuk kalangan Down syndrome ni, mereka ni mungkin ada ciri fizikal tangan yang beza lah daripada kanak-kanak normal. Contoh macam mungkin tangan mereka itu sedikit besar dan jari mereka pendek. Jadi sebab itulah juga mereka punya perkembangan motor kasar, motor halus tu lambat. Jadi daripada bila mereka buat poster, mereka akan banyak menggunakan tangan lah untuk melukis, mewarna, menggunting, melekat-lekat. Jadi daripada situ akan adalah terapi cara kerja daripada segi motor halus lah terutamanya. Okay, seterusnya untuk pembahasan tingkah laku adalah time out. Okay, time out ni merujuk kepada pemberhentian aktiviti yang menghasilkan peneguhan positif kontinjen kepada tingkah laku bermasalah. Dan maksudnya individu tu akan dikeluarkan daripada situasi tu, tapi dia masih kekal dalam bilik yang sama lah. Sebagai contoh dia, mungkin ada seorang murid tu dia ada menunjukkan tingkah laku masalah. Contoh macam katalah dia conteng kawan dia punya poster ke, ataupun dia main warna air kan waktu kelas kan. Waktu tengah siapkan poster tu dia bermain-main yang. Lepas tu bila guru melihat kejadian tersebut, guru boleh memanggil murid tersebut dan kemudian guru menyuruh murid tersebut untuk duduk di kursi di belakang kelas, kursi yang disediakan di belakang kelas. Okay, jadi ibarat macam murid itu didenda lah kan. Kemudian guru akan jumpa murid tersebut dan akan menerangkanlah apa yang perlu dilakukan dan dendaan yang akan diterima. Jadi sepanjang waktu dendaan itu, murid tak boleh murid tak boleh menyiapkan poster lah. Sampailah bila murid dapat menyiapkan apa yang cikgu suruh ataupun apa dendaan yang cikgu suruh, ataupun masa time out itu tamat, jadi dia akan kembalilah kepada tempat duduk dia dan dapat menyiapkan balik poster. Dan pujian akan diberikan lah bila dia dapat meneruskan aktiviti itu tanpa ganggu orang lain. Okey, instrumen pentaksiran yang akan digunakan adalah lembaran kerja. Jadi lembaran kerja ni adalah poster yang dihasilkan lah. Okey, seterusnya, minggu seterusnya kita masih lagi di bawah SP, bawah standard pembelajaran 2.3.1, iaitu menyatakan tentang tarian kaum Melayu, Cina dan India. Tapi manakala minggu lepas kita cerita pasal tarian kaum India, dan minggu ni kita akan fokus kepada tarian kaum Cina dan juga tarian kaum Melayu. Kenapa dipecahkan kepada banyak minggu? Kerana memandangkan murid Down syndrome ni mereka ni susah ataupun sukarlah untuk menumpukan perhatian. Jadi kita tak bolehlah nak letak, saya rasa lebih baiklah untuk kalau kita asingkanlah pembelajaran tu tidak terlalu lama supaya mereka pun dapat tak hilang fokus dan tak berlakulah masalah tingkah laku tu. Okay, jadi aktiviti yang dicadangkan untuk fokus kepada tarian Melayu, tarian Cina ni, mulanya murid akan menonton 4 video. 4 video itu adalah video tarian singa, video tarian joget, video tarian kipas dan video tarian sapi. Jadi kalau kita tengok 4 video di sini adalah 2 video daripada tarian Cina dan 2 video adalah daripada tarian Melayu. Okay. Jadi berdasarkan 4 video tadi, murid akan berbincang dengan guru kan, dan murid perlu mengeluarkan perbezaan daripada video yang mereka lihat tadi. Mungkin daripada segi pakaian, daripada segi muzik, daripada segi alat muzik yang dimainkan, daripada segi siapa yang mengelolakan tarian tersebut lah. Okay, siapa yang terlibat dalam tarian tersebut. Okay, seterusnya berdasarkan apa yang mereka lihat, berdasarkan apa yang mereka keluarkan tadi, mereka perlu menghasilkan satu poster lah berkaitan satu tarian Cina yang mereka pilih. Sama ada mereka nak buat tarian singa ataupun tarian kipas. Dan sama juga poster ni akan dipamerkan di hujung tahun. Jadi kalau untuk elemen mentas kurikulum, dia lebih kurang dengan minggu lepas. Ada juga belajar melalui TMK sebab adanya murid melihat video. Melihat video tu adalah mestilah menonton daripada teknologi, menggunakan teknologi. Maksud patriotisme dan juga kreativiti dan inovasi. Kalau daripada nilai boni pula, kalau minggu lepas kita nak menghormati, tapi kalau minggu ini akan dikukuhkan lagi perpaduan mereka lah.
Dan bahan bantu mengajar digunakan adalah sama juga komputer, kertas dan alat tulis untuk hasil poster. Unsur terapi juga sama, terapi cara kerja. Tapi untuk pengurusan tingkah laku pada minggu ini akan menggunakan ekonomi token. Jadi ekonomi token ni dia adalah program modifikasi tingkah laku yang cikgu rancang untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini dan juga untuk mengurangkan tingkah laku yang tak diingini lah melalui penggunaan token. Contoh dia, murid tu kalau dia menunjukkan tingkah laku yang diingini, cikgu boleh bagi token. Jadi token ni boleh jadi dalam bentuk bintang ataupun stiker. Tapi bila murid tu buat tingkah laku yang tak diingini, jadi dia akan ditarik balik lah token dia. Dan token ni boleh dikumpulkan kemudian di akhir kelas ataupun di akhirnya dikumpulkan di akhirnya boleh tukar dengan hadiah daripada guru ataupun penghargaan daripada guru lah. Okay, seterusnya instrumen pentaksiran adalah senarai semak yang senarai semak ni manakala adanya perbincangan antara guru dan murid. Jadi guru boleh menyenarai semak lah. Murid ni tahu tak dari segi tarian kaum Melayu apa yang dikeluarkan dari segi pakaian. Kalau tarian Cina apa yang dikeluarkan. Kemudian lembaran kerja adalah poster tadi lah. Okey, seterusnya untuk minggu yang ketiga ini pula kita dah masuk kepada sesi pembelajaran yang kedua, iaitu merincikan mengenai tarian inang. Jadi kita dah fokus kepada satu lagi tarian Melayu, iaitu tarian inang. Daripada segi, kita nak tengok daripada segi pakaian dia, daripada segi alat muzik dan juga lagu. Okay, aktiviti yang dicadangkan adalah murid akan menonton video tarian inang. Okay, jadi lepas murid menonton video tarian inang tu, menonton video ni adalah untuk sebagai pendedahan kepada murid lah. Tarian inang ni macam mana? Siapa yang terlibat, kaum apa yang terlibat? Pakaian. Okay. Jadi kemudian murid akan melayari internet untuk mencari maklumat tambahan lah. Untuk lagi fokus lagi maklumat tambahan, untuk dapat lagi banyak maklumat berkaitan dengan pakaian dia, alat muzik dia dan lagu tarian inang dengan bimbingan guru. Okey, yang ketiganya maklumat yang mereka dapat tadi, mereka akan menghasilkan satu poster juga berkaitan tarian inang. Dan poster ni sama juga akan dipamerkan di hujung tahun. Okay. 5 perantas kurikulum pada minggu ini adalah belajar melalui TMK, sama juga kerana adanya murid menonton video dan adanya murid menggunakan komputer untuk mencari maklumat. Dan seterusnya adalah patriotisme dan juga kreativiti dan inovasi. Okay, untuk nilai murni adalah pada minggu ini kita akan menerapkan nilai murni menghargai. Disebabkan oleh tarian inang adalah satu tarian warisan orang Melayu lah. Jadi guru boleh menerapkan perasaan kebanggaan dan perasaan menghargai lah warisan. Seterusnya bahan bantu mengajar adalah komputer. Sama juga komputer yang digunakan untuk mencari maklumat, digunakan untuk menonton video, kertas dan juga alat tulis. Saya tertinggal, sebenarnya untuk menonton video tu mungkin memerlukan juga projektor dan juga komputer riba guru lah. Untuk usaha terapi, terapi cara kerja juga semasa murid menghasilkan poster. Pengurusan tingkah laku juga adalah ekonomi token dan instrumen pentaksiran adalah senarai semak dalam lembaran kerja. Senarai semak ini pun sama juga, guru boleh semak balik murid ni boleh tak merincikan mengenai pakaian, boleh tak merincikan mengenai alat muzik, kalau dari segi lagu boleh tak. Lembaran kerja adalah poster lah. Okey, untuk minggu yang terakhir adalah kita masih lagi di bawah tajuk tarian inang. Tapi kenapa kita masih di bawah SP 23.2 kan, untuk mencirikan mengenai tarian inang daripada segi pakaian, alat muzik dan lagu, kerana manakala murid-murid Down syndrome ni, mereka ni ada masalah susah untuk susah untuk menyimpan, maksudnya mereka ni ada daya ingatan yang lemah kan, dan daya memori auditory yang lemah. Jadi untuk mengekalkan daya ingatan dan memori auditory mereka ini, saya menyusun RPT pada minggu ini adalah jenis kepada aktiviti yang melibatkan mereka ini dapat menggunakan banyak diri lah. Contoh macam mereka akan
menggunakan dara melihat kerana mereka akan pergi kepada lawatan. Jadi minggu ini adalah minggu yang lebih menceriakan pelajar lah. Kerana mereka akan pergi ke lawatan sama ada ke pusat kebudayaan setempat ataupun mereka boleh menuntut persembahan luar. Yang menuntut persembahan luar ni kena pastikanlah persembahan antara inang lah. Okay, jadi mereka pergi lawatan ni akan ada tugasan lah. Di tempat lawatan tersebut, murid akan dipecah kepada kumpulan. Mengikut kumpulan, murid perlu menembual pihak yang terlibat berkaitan antara inang. Sama ada mereka boleh menembual penari ataupun menembual pihak pusat kebudayaan lah. Okay, so saya berdasarkan apa maklumat yang pernah dapat tadi, apa maklumat yang murid boleh dapat tadi, murid boleh berkongsi maklumat dan pengalaman mereka secara verbal dalam bentuk penghasilan video lah. Penghasilan video ni guru boleh bantu untuk rekod video tersebut dan video tersebut juga boleh dipamerkan ataupun akan dipamerkan di hujung tahun sewaktu pameran lah. Okey, 5 merantas kurikulum yang terdapat adalah kelestarian global. Kelestarian global ni kalau ikutkan kelestarian global ni maksudnya adalah bermatlamat untuk melahirkan murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperolehi melalui elemen penggunaan dan pengeluaran lestari, kewarganegaraan global dan perpaduan. Sebenarnya pada yang aku tahu kelestarian global ni lebih kepada macam mana murid-murid ni nak berjimat tentang penggunaan tenaga, penggunaan air untuk melestarikan lah alam sekitar untuk kegunaan orang di masa hadapan. Tapi satu lagi elemen, satu lagi poin di bawah EMK ni juga adalah dari segi pelancongan. Iaitu kalau pelancongan ni macam mana kebudayaan ataupun warisan akan menjadi satu aset negara ataupun satu aset negara yang boleh dijuruskan kepada pelancongan. Jadi kalau kita tengok bila mereka melawat pusat kebudayaan kan, pusat kebudayaan setempat ni, pusat kebudayaan ni adalah satu tempat yang boleh jadi tempat pelancongan ataupun tempat tarikan lah. Dan dia juga ada tempat yang mengekalkan lah kita punya warisan ni. Jadi dari situ boleh menerapkan unsur untuk murid tu lagi menghargai warisan dan identiti negara dan juga cuba untuk mempertahankanlah identiti negara ni sampai ke warisan seterusnya. Okay, seterusnya adalah patriotisme dan kemudian adalah bahasa. Bahasa ni manakan murid perlu menemubual dan juga murid perlu berkongsi maklumat mereka dari segi verbal. Jadi sewaktu itu akan adalah perlunya penggunaan bahasa yang betul lah. Dan terakhir adalah belajar dengan TMK. Belajar TMK ni kerana manakan akan nanti guru akan merekod video kan, ataupun sewaktu murid menemubual itu mungkin perlunya adanya teknologi untuk bantu murid merekod audio waktu memobual itu supaya murid boleh merujuk kembali. Okey, nilai murninya adalah semangat cinta akan negara, bahan bantu mengajar, kamera. Kamera ni untuk guru merekod ataupun murid pun boleh diberikan kamera untuk setiap kumpulan, jadi murid boleh mengambil gambar lah apa yang mereka lihat. Dan senarai soalan untuk temubual. So, terapi adalah terapi pertuturan dan pendengaran. Terapi pertuturan kerana mereka perlu menemubual kan. Tapi bila kita cakap tentang komunikasi, perlunya ada dua hala. Jadi dalam masa kita bercakap, kita perlu juga mendengar apa yang orang cakap. Jadi bila murid menemubual bukan setakat nak mendidik mereka itu supaya mereka boleh bercakap, supaya mereka boleh bertutur dengan orang. Tapi dalam sampah kita nak mendidik mereka untuk mendengar apa yang orang kata. Mendengar apa sampai kepada orang lah. Pengurusan tingkah laku adalah social story. Social story ni adalah cerita pendek yang dihasilkan berdasarkan perspektif kanak-kanak tersebut lah. Untuk menerangkan situasi sosial yang mencabar dengan bantuan visual dan teks. Kira social story ni adalah untuk bantu murid ni untuk meramal situasi tertentu dan mengajar mereka tingkah laku yang sesuai lah untuk situasi tersebut. Contoh macam katalah murid ni ada buat macam kan mereka ni pergi lawatan. Jadi mungkin adanya masanya murid ni menunjukkan tingkah laku sosial yang tidak sesuai kerana mereka
kerana mereka terdedah pada orang luar. Jadi mereka menunjukkan tingkah laku sosial yang tidak sesuai lah. Mungkin waktu menemui buah tersebut kan. Jadi guru boleh memanggil murid ni ke tepi dan mulakan social story tersebut untuk tunjuk kalau macam ni kita tak boleh buat macam ni. Macam cerita lah macam tu. Dia melalui intervensi ini juga murid dapat gambaran lah tentang fikiran dan emosi orang lain serta dapat meningkatkan kemahiran sosial mereka. Okey, instrumen pentaksiran yang akan digunakan adalah pemerhatian kerana guru perlu memerhati sepanjang lawatan itu guru boleh menilai murid daripada segi pemerhatian lah. Kemudiannya pentaksiran pencapaian dan autentik. Pentaksiran pencapaian autentik ni disebabkan oleh murid pentaksiran pencapaian autentik ni ataupun autentik ni adalah guru akan melihat macam mana murid di luar kelas lah sebenarnya. Sebab bila pergi lawatan ni kita tak duduk dalam kelas kan. So kita terdedah dengan orang luar. Jadi guru dapat menilai murid secara luar bilik darjah. Okey, tadi sekian itu saja adalah perakhiran untuk minggu yang terakhirlah 4 minggu. Habislah standard pembelajaran 2031 dan standard pembelajaran 2033.2 di bawah tajuk seni tari. Ini adalah rujukan yang telah saya gunakan. Satu adalah di SKP dan kedua adalah buku teks 31 Pendidikan Muzik Pendidikan Khas. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.